Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Di sini saya ingin berkongsi sedikit pandangan peribadi saya terhadap apa yang berlaku pada seorang ustaz yang mana kita sekarang ni dengar viral pelbagai tomahan dan kritikan yang dilemparkan kepada beliau atas sumbangan-sumbangan yang beliau berikan, sama ada kritikan terhadap gambar-gambar yang beliau tunjulkan maupun gambar-gambar keaiban mungkin bagi mereka-mereka yang menerima sumbangan dan sebagainya. Jadi ingin saya memberikan sedikit pandangan terhadap kritikan-kritikan yang berlaku baik dari orang awam maupun para ustaz-ustaz mungkin. Jadi dekat sini isunya berkaitan dengan sedekah ataupun sumbangan. Jadi seperti kita tahu, afdalnya sumbangan ni memanglah disorok kalau boleh ataupun disembunyikan daripada pengetahuan umum. Itu sebaik-baiknya, namun bukanlah larangan berbentuk haram mutlak di mana tidak ada kelonggaran dan tidak ada pandangan-pandangan lain dalam berkaitan isu ini. Saya ingin bawa petikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-271 yang berbunyi, yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Di sini Allah Ta'ala berfirman bahawasanya sedekah yang mana ditonjolkan juga baik, manakala yang disorok ataupun disembunyikan ini kepada fakir miskin juga adalah baik. Di pelbagai ulama menafsirkan ayat ini dengan maksud yang lebih kurang sama, di mana mereka mengatakan afdalnya sedekah ini disembunyikan ataupun tidak dihebahkan, manakala kalau dihebahkan dia tidak menjadi haram, cuma afdal. Ada yang kata zakat fitrah boleh sedekah wajib boleh ditonjolkan, manakala sedekah sunat, sedekah kita secara persendirian elok diselindungkan. Wallahu ta'ala alam. Apa juga pandangan, dan ada hadis Nabi daripada riwayat Bukhari, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, hari kiamat, hari akhirat nanti, yang mana tidak ada naungan lain daripada naungannya, ialah salah satunya ialah mereka yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui, iaitu secara sembunyi-sembunyi. Namun kita kena lihat pelbagai situasi yang berlaku lebih-lebih lagi sekarang ini, di mana ada kalanya seseorang itu perlu mengambil gambar menghebahkan apa yang dia infak atau sedekahkan, seperti badan-badan NGO, persatuan-persatuan, syarikat-syarikat, misalnya institusi, termasuklah seperti saya di masjid, kita rekod gambar, kita rakam gambar, kita ambil gambar, adalah tujuan untuk pengesahan dan bukti yang mana kita ada membuat aktiviti program penyerahan dan sebagainya berlaku, kerana ia ada kalanya melibatkan sumbangan orang, sumbangan agensi tertentu, ataupun dia sebagai rekod syarikat itu sendiri. Misalnya sebuah syarikat ingin menaja sebuah van di sebuah masjid, maka gambar ataupun bukti itu menjadi rujukan kepada bahagian audit misalnya, supaya ianya telus dan berlaku dengan betul, dengan tepat.
Gambar menjadi bukti, gambar menjadi bahan rujukan dan simpanan yang penting untuk mengesahkan bahawasanya kita ni dah menyumbang dan memberi sumbangan. Apatah lagi dana-dana itu jika kita perolehi daripada pihak-pihak lain yang mana kita nak tunjuk kepada dia, ni tuan, dana yang tuan bagi saya dah salurkan ke sini, ke pusat tahfiz, ke sini, ke rumah anak yatim sekian dan sekian. Jadi ada kalanya perlu selain daripada memberi contoh tauladan yang baik kepada orang, maka dia juga sebagai satu bahan bukti bagi agensi ataupun orang-orang ataupun NGO tertentu. Kita tidak tahu, saya ambil contoh yang isu yang sekarang berlaku pada Ustaz Abid Liu misalnya, mungkin ada NGO yang bagi sumbangan kepada beliau, mungkin beliau dapat tajaan daripada individu dan sebagainya ataupun beliau sendiri, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Jadi kemungkinan gambar-gambar itu sebagai rujukan, sebagai bukti dan sebagainya. Boleh jadi gambar itu sebagai galakan. Dan ada situasi yang apabila kita rakam gambar dan video, misalnya seperti contoh, kita pernah tengok satu rancangan di televisyen yang mencari mereka-mereka yang susah, yang dalam keadaan daif, dirakamkan gambar, visual dan sebagainya sehingga pihak-pihak berwajib, pihak-pihak berautoriti lain buka mata dan orang pun boleh menyumbangkan. Kita sendiri tak tahu rupanya ada kehidupan manusia yang sebegini rupa. Jadi pendedahan gambar dan tontonan ini membuka mata pihak berwajib, membuka mata masyarakat dan sebagainya untuk membantu sama. Dan ini dari sudut satu pandangan, ianya saya rasa pada pandangan saya ianya dibenarkan dan dibolehkan. Wallahu ta'ala alam, inna amalu biniat. Kita tak tahu niat masing-masing. Jadi kita bukanlah Tuhan yang mengetahui perkara gaib dan kita akan cakap, oh dia ni nak riak, oh dia ni nak takbur, dia ni nak menunjuk. Jauh sekali kita ada ilmu seperti mana ilmu Allah Ta'ala untuk mengetahui yang gaib. Maka husnuzonlah, bersangka baiklah kita bukan pada Ustaz Ibiliu saja, kepada sesiapa saja sekalipun. Namun pada individu-individu, sekiranya perkara itu ataupun sumbangan itu datang daripada individu peribadi, maka ada baiknya juga diselindungkan. Namun jika nak didedahkan juga, itu berasaskan niat masing-masing, mungkin atas untuk memberi pengajaran dan maklumat kepada orang awam dan orang lain dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Apapun kita tak boleh nak menuduh dan buruk sangka yang membuta tuli. Apapun, kita tak nafikan semua orang mungkin terdedah dengan salah. Semua orang melakukan dosa. Saya pasti ada sedikit cacat celah yang mungkin pada mata kita, yang pada pandangan kita tak berapa sesuai dan cantik. Sebaiknya kita tegur secara peribadi. Kita tegur melalui panggilan telefon ataupun direct message dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh dapat nombor telefon Ustaz Abid Liu sebagai contoh. Sekiranya kita ada rasa tak puas hati ataupun perbuatan beliau dalam perkara ini kurang cantik dan sebagainya, cubalah telefon ataupun menghubungi beliau secara profesional. Janganlah diwar-warkan, dikritik dalam media sosial yang sampai mungkin cecah ribuan orang melihat perbalahan ataupun kritikan ini, dan ada pula yang menyampuk, yang netizen pula ada yang komen positif, negatif dan sebagainya. Jadi beribah perkara buruk, perkara adu domba ni jadi berleluasa lah. Dah tak terkawal. Berpunca daripada benda yang mungkin kita boleh selesaikan dengan cara yang lebih baik. Lebih baik dan lebih cantik. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana Allah Ta'ala kita perintahkan kepada kita untuk menjaga lisan, untuk mengelakkan pendustaan, fitnah dan sebagainya. Allah Ta'ala tak perlukan barang siapa yang tidak meninggalkan pembohongan. Allah Ta'ala tidak perlukan lapar dan dahaganya di bulan Ramadan ini. Awkamakal. Kalau kita tak tinggalkan perkataan dusta, bohong, bila masa pula saya bohong? Ya, kita tak bohong, tapi mungkin kita sebarkan cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang tak sepatutnya ataupun cerita yang tak seperti apa yang orang tu sebenarnya lakukan.
niat dia sebegini, kita kata dia sebegini, kita fitnah, kita tomah dan sebagainya. Ianya adik-beradik salah guna lisan dan perkataan perbuatan di dalam bulan yang mulia ini. Wa na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tegur orang, kita ada cara nak tegur. Kita tahu manusia bukanlah maksum yang bebas daripada dosa. Namun kita ada cara untuk kritik dan menegur. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf sebarang kesilapan dan tersalah kata. Inilah pandangan peribadi saja. Jadi insya-Allah saya juga manusia yang buat salah. Kalau saya silap, tegur-tegurlah saya, insya-Allah. Apa yang penting dalam bulan yang mulia ini, kita jangan gaduh-gaduh, kita bersatu hati dan kita kena tangani, berusaha bersungguh-sungguh untuk menghentikan wabak penyebaran, rantaian penyebaran virus COVID-19 ini sebenarnya. Stay at home, terus berada di rumah, insya-Allah kita menang. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.